Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa man jahada bi jihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah rahmatnya kita dapat bersama-sama pada malam ini untuk kita sambung perbincangan berhubung dengan akidah muslimin. Dan kita masih dan sedang bincang tajuk beriman kepada hari kiamat. Dan pada pertemuan yang lepas kita telah masuk pada pentafsiran beriman kepada hari akhirat. Dan hari ini kita sambung lagi, iaitulah di bawah tajuk tanda-tanda berlakunya kiamat. Kita wajib beriman bahawa kiamat tetap berlaku tanpa syak lagi. Masa berlaku kiamat hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang mengetahuinya. Dan di kalangan manusia tidak ada sesiapa pun yang mengetahui, termasuk para nabi alaihi wassalatu wassalam. Malah di kalangan malaikat sendiri pun tidak mengetahui bilakah berlakunya kiamat. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, Jibril alaihi salam datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang hari kiamat, bilakah berlaku. Jibril pun tanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun memang tidak tahu dan mengatakan, apakah patut orang yang ditanya lebih tahu daripada orang yang bertanya? Maknanya sepatutnya Jibril yang bawa berita bila berlakunya hari kiamat itu. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menghitung berapa lamakah lagi umur dunia ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu sakulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtatan yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha qul innama ilmuha indallah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maksudnya mereka bertanya kepada kamu tentang hari kiamat, bilakah akan berlaku. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah pada sisi Tuhanmu, pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan kedatangannya sampai ke hari kiamat selain daripada Dia. Hari kiamat itu adalah amat berat huru-haranya, yang di langit dan di bumi, yakni bagi makhluk di langit dan di bumi. Dan hari kiamat itu tidak akan datang melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahui. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Disebut tadi bahawa tidak ada seorang pun yang dapat menghitung berapa lama lagi tempoh, berapa lama lagi masa akan berlakunya kiamat. Menjadi iktibar pengajaran bagi kita yang hari ini kita lihat kadang-kala
Ada berlaku umpamanya saintis di Amerika, dia menjangkakan bila berlakunya hari kiamat. Sekian-sekian tahun berlaku kiamat, tetapi dah berlalu masa yang dijangkakan oleh saintis itu, iaitu 2017 lalu. Ya. Dan sebelum ni pun kita pernah dengar di kalangan ulama ataupun pendakwah Islam, khususnya daripada Indonesia lah kita sebut ya. Apabila saya pun dengar video ucapan-ucapan mereka, apabila berlakunya, khususnya berlaku jerebu yang sangat hebat hari itu, lalu dibacakan ayat tentang bagaimana jerebu ataupun asap yang menjadi tanda kepada hari kiamat, dan diletakkan beberapa tahun selepas daripada jerebu besar itu akan berlaku kiamat. Sebelum ni pun saya, kalau tak silap, saya pernah cerita, ada orang WhatsApp saya minta pandangan bagaimana huraian satu orang, dia hurai tentang berlakunya kiamat dengan kononnya bukti-bukti yang telah pun berlaku. Kematian bermula daripada kematian Raja Saudi hari itu. Ini sekitar tahun 2010, 2011 hari itu. Lepas tu akan berlaku jerebu besar. 2014 dia kata akan lahirnya Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi itu lahirnya dari keturunan Melayu, iaitu daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam yang berkahwin dengan puteri Kambodia, dia kata. Itulah keturunan Melayu. Saya pun bila sampai baca kat situ, mula tu nak ulas juga. Sampai tengok dia mengaruk sampai situ, saya pun kata, orang yang menulis ini tidaklah tinggi dia punya kewarasannya. Saya sebut kewarasan sekali ya. Jadi saya malah nak jawab, kata. Kesannya kadang-kadang kita rasa tak ada apa, dan itu dianggap sebagai satu peringatan supaya kita ingat, kita sentiasa berwaspada dengan hari kiamat. Berwaspada dengan hari kiamat, kalau letak tarikh ataupun tahun-tahun macam tu membuatkan umat manusia lebih kuat imannya, pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih awal meletakkan tarikh itu. Tapi tujuan Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan tarikh itulah sebenarnya menjadikan kita yang pertama diuji siapa yang benar yakin dan siapa yang tidak yakin. Membuatkan kita sentiasa berwaspada, menjadikan kita orang yang bertakwa sebagaimana yang disebut oleh Sayyidina Ali. Makna takwa, kita buat apa yang disuruh, kita tinggalkan apa yang dilarang, dan sentiasa bersedia menghadapi maut sebelum kedatangannya. Itu makna takwa. Jadi rahsia Allah Subhanahu wa taala, tujuan Allah merahsiakan hari kiamat ni bila, supaya kita terus kekal di atas dasar, di atas prinsip akidah yang benar itu. Bagi orang yang tahu, kisah yang disebut oleh Imam Al-Ghazali umpamanya, satu kisah itu dia nak bawa oleh Imam Al-Ghazali, nak tengok, nak sebut tentang betapa perbezaan orang yang berilmu dengan orang yang menjadi ahli ibadat tapi tanpa ilmu. Seorang abid dah bertahun-tahun dia beribadat pada Allah, dan disebut sampai peringkat doa dia sentiasa diperkenankan oleh Allah. Hebatnya, kuatnya ibadat dia. Satu hari dia berdoa pada Allah, ya Allah, pertemukanlah aku dengan iblis. Orang terkejut. Pasal apa nak jumpa iblis? Allah perintah kita minta berlindung dengan iblis. Rasulullah ajar cara bagaimana kita minta perlindungan daripada iblis. Tiba-tiba kamu nak minta bertemu dengan iblis. Dia kata, atas kononnya, atas kuatnya dia punya semangat jihad dia, aku memang berhajat sungguh-sungguh nak jumpa dengan iblis, supaya bila aku dapat jumpa, aku tengok, aku nak ajar dia. Banyak sangat manusia yang disesatkan oleh dia. Ditakdirkan Allah, maka dia dapat bertemu dengan iblis. Bila nampak saja iblis, dia terus nak hantam iblis itu. Dan bila dia nak pukul iblis, iblis kata, kamu ni nampak, kalau bahasa kita gedebe sangatlah ya. Kalaulah
tidak diberi ilmu oleh Tuhan, oleh Allah kepada aku, bahawa umur kamu adalah 100 tahun, hari ini aku bunuh dah kamu. Tapi sampai pengetahuan pada aku bahawa umur kamu adalah 100 tahun, kalau aku bunuh pun tak mati juga. Sebab takdir Allah umur kamu 100 tahun. Iblis pun hilang. Bila hilang apa berlaku, dia kata nasib baik. Aku berjumpa dengan iblis. Aku tahu umur aku 100 tahun. Kalau aku beramal daripada sekarang, belum tentu aku mati dalam keadaan baik. Jadi lebih baik aku enjoy dulu. Lekat nak mati nanti aku pun bertaubat. Itu. Ini dikata bila kita beribadat tanpa ilmu, dia boleh jadi macam tu. Dia pun lalai, dia hanyut macam tu dan akhirnya dia mati dalam keadaan kufur. Jadi ini kita kata di antaranya tahu mati tadi. Bila kita tahu mati dijangka, padahal tak tahu yang sebenarnya diperdaya oleh iblis saja. Dia tak sedar dia diperdaya oleh iblis. Pun dia terperangkap dengan itu. Bila terperangkap dengan tipu daya iblis tadi, akhirnya dia menjadi menyeleweng. Begitu juga kita, kalau kita tahu bila kita mati, tarikh mati kita, hari ni kita tak mari masjid dah. Sebab pintu taubat minal masyriq ilal maghrib. Sampai dekat kita taubatlah. Apatah lagi kalau tahu kiamat bila. Jadi inilah rahsia mengapa Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi tahu pada kita bila tarikh mati kita, bila tarikh kiamat kita. Termasuk para nabi alaihi wassalatu wassalam pun tidak diberi ilmu tentang itu, kerana nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam antara sifat mereka ialah sifat tabligh, menyampaikan. Dia tidak menyembunyikan apa sahaja. Kalau dia tahu, kalau diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pasti disampaikan kepada umat manusia. Kemudian wajib kita beriman dengan alamat-alamat kiamat menurut keterangan yang sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak tahu tarikh, kita tak tahu bila, kita tak tahu berapa lama lagi kiamat. Yang pasti kita kata kiamat makin hari makin dekat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahawa aku dikata dengan hari kiamat macam dua jari ni. Maknanya tidak ada selang dengan nabi yang lain, dah dekat. Nabi-nabi yang dulu bila sebut saja hari kiamat, tanda kiamat, antara tanda yang besar bagi mereka ialah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda besar hari kiamat bagi umat yang terdahulu. Bagi kita Nabi Muhammad bangkit, dia kata aku macam ni dengan hari kiamat. Dah tak ada selang, mana dekat sangat. Dekat sangat itu kemudian disebut beberapa alamat, beberapa tanda hari kiamat, dan ada tanda kecil dan ada tanda-tanda besar. Alamat-alamat yang kecil yang pada umumnya terdiri daripada kerosakan manusia pada akhir-akhir zaman, lahirnya fitnah di kalangan mereka kerana jauhnya mereka daripada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dan manhaj para rasul alaihi wassalatu wassalam. Itu tanda kecil. Secara umumnya ialah kerosakan manusia. Bermulanya kerosakan manusia apabila mereka membelakangkan petunjuk daripada para nabi alaihi wassalatu wassalam, dan kita ini bila larinya daripada petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk Al-Quran. Bila lari daripada petunjuk Al-Quran, lari daripada petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berlaku kerosakan. Hari ini kita lihat di antara punca kerosakan, antara fitnah yang besar yang melanda kita ini, didatangkan kepada kita dengan berbagai teknologi moden yang sebenarnya banyak membantu kita, tetapi dalam bahasa yang sama dia merosakkan dari segi sistem masyarakat secara keseluruhannya. Hari ini mufti bukan seorang dalam satu negeri. Kita ada 14 negeri, bukan 14 orang mufti sekarang ni. Semua orang jadi mufti. Malah mufti bercakap pun orang tak percaya pada mufti. Orang masih mempertikaikan sama ada fatwa ke ataupun pandangan mufti pun dipertikaikan. Pasal apa? Sebab semua sekali rasa dia tahu. Kadang-kadang tahunya dia pasal apa? Hanya mendengar, mungkin dia dengar memang agama betul, pengajaran agama, tapi pengajaran agama melalui YouTube yang hanya 3 minit. Dia ambil hak huraian yang berikutnya ataupun yang sebelumnya dia tak ambil. Yang ni dia berkenan dengan 3 minit itu, lalu disebarkan ataupun dipakai yang tu tanpa dia lihat kepada penjelasan yang lebih awal ataupun penjelasan yang kemudiannya. Ini berlaku.
Ya, dan apa pandangan yang diberikan oleh mufti ataupun oleh ulama-ulama yang muktabar dalam masyarakat, dalam kalangan ummah, boleh dipertikaikan dengan begitu saja, tanpa bighairi ilm, dengan tanpa ilmu tadi. Jadi sebab itu dia kata punca berlakunya kerosakan ke atas manusia di akhir zaman. Lahirnya fitnah yang besar di kalangan mereka dan jauhnya mereka daripada petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan manhaj para rasul alaihi wassalatu wassalam. Apatah lagi sekarang ni manhaj yang dibawa daripada barat, daripada timur, semuanya membawa kepada kerosakan yang lebih mereka nampak, yang lebih mudah untuk mereka contohi ataupun ikuti. Di antara hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang menerangkan alamat-alamat kecil bagi kiamat itu ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bu'istu ana was-sa'ah kahatain. Kita sebut dah tadi hadis ni, wa asyara bis sabab wal wusta. Maksudnya hadis ni diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dibangkitkan aku dengan hari kiamat seperti antara dua jari ini, baginda menunjukkan jari telunjuk dan jari hantu. Dua ini rapat, menggambarkan rapatnya ataupun dekatnya hari kiamat itu bila dah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan. Hadis ini membayangkan bahawa kebangkitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul adalah di antara tanda-tanda hari kiamat, dan hadis ini juga menegaskan bahawa di antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hari akhirat tidak ada lagi nabi yang akan dibangkitkan selepas daripada kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak hadis-hadis, malah Al-Quran sendiri pun menyebut tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir, dia adalah pengutus khatamun nabiyyin, dan disebut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi sesudah daripadaku. Tidak ada lagi nabi sesudah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang kedua, dalam hadis Jibril awal-awal kita sebut tadi, di mana ia datang menanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai Islam, iman dan beberapa asas-asas Islam yang penting. Dia tanya tentang iman, dia tanya tentang Islam, dia tanya tentang ihsan, dia tanya tentang hari kiamat. Maka bila ditanya akhbirni anis sa'ah, cerita pada aku tentang hari kiamat, dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il. Kemudian ditanya lagi, fa akhbirni an amaratiha, qala an talidal amatu rabbataha wa an tara al-hufat al-urat al-ala ru'at asyati yatatawalun fil bunyan, muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Bila ditanya oleh Jibril, cerita pada aku tentang hari kiamat, lalu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah orang yang ditanya lebih tahu daripada orang yang bertanya? Jadi maknanya kamu patut lebih tahu, Dan Jibril tanya lagi, ceritakan kepadaku mengenai tanda-tanda kiamat. Hari kiamat tak tahu bila, tandanya apa? Lalu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa antara tandanya hamba perempuan akan melahirkan tuannya. Hamba perempuan akan melahirkan tuannya. Engkau melihat orang-orang yang berkaki ayam bertelanjang, yang miskin, pengembala kambing berlumba-lumba, meninggikan rumah-rumah ataupun bangunan-bangunan kediaman mereka. Disebut dua tanda di situ. Yang pertama, hamba melahirkan tuannya, yakni anak akan memperhambakan ibunya. Seorang perempuan melahirkan anak dia, yang anak dia nanti akan menjadi memperhambakan ibu dia sendiri. Dan yang ini memang berlaku sangatlah hari ini. Dan memperhambakan, tanda memperhambakan ini, cara memperhambakan ini, bukanlah kita nak bayangkan macam perhambaan zaman dulu,
tapi perhambaan. Sehingga dalam Islam kita sebut bagaimana ibu bapa ni derhaka kepada ibu bapa itu dengan hanya mengatakan uffin, pun dah dianggap sebagai derhaka. Fala takul lahuma uffin wala tanharhuma, ya, wa qul lahuma qawlan karima. Jangan kamu cakap pada ibu kamu dengan dan jangan kamu mengherdik mereka kepada ibu bapa itu, dan rahmatilah, jadikan ataupun bergaulah dengan mereka dengan penuh kasih sayang, dengan penuh rahmat, penuh kasih sayang. Jadi itu cara pergaulan dengan ibu bapa, ya. Dan sekarang dia kata memperhambakan ibu dalam konteks kita sekarang ni. Kalau kita lihat dalam masyarakat kita berlaku macam mana, antaranya dengan cara menjadikan ibu bapa dia sebagai pengasuh kepada anak dia, ya. Ditinggalkan anak untuk diasuh oleh ibu dia. Dan kalau asuh biasa, kadang-kala dia ada jenis ibu bapa yang sukarela, yang memang sukarela. Tapi dalam keadaan sukarela, dia masih boleh berlaku perhambaan. Bila anak dia cedera ke, anak dia sakit ke apa ke, masa tu dia marah pada mak dia, tolong tumpang tinggal sekejap pun tak boleh jaga. Itu dah berlaku perhambaan tadi, tanpa disedari. Pada asalnya mungkin ibu bapa dia sukarela saja, tapi ini disebut berlaku keadaan seorang anak memperhambakan ibu dia. Jadi dikata seorang perempuan melahirkan tuannya, melahirkan tuan dia, dan boleh berlaku benda itu kepada anak perempuan ataupun kepada anak lelaki juga. Dan kemudian dikata engkau melihat orang yang berkaki ayam, bertelanjang, yang miskin, pengembala kambing. Mana gambarannya orang-orang yang miskin, kedudukannya bukanlah orang yang memang hebat-hebat sangat, berlumba-lumba meninggikan rumah kediaman, ya, meninggikan bangunan-bangunan. Dan hari ini kita lihat kadang-kala masyarakat ataupun umat ataupun negara yang memang masalah ekonomi dia pun tak stabil, tapi mereka berlumba-lumba untuk membina bangunan mencakar langit. Pakak berlumba nak nombor 1 dalam dunia, nak nombor 2 dalam dunia, masing-masing berlumba-lumba dan tak henti-henti. Dalam keadaan mereka ini digambarkan oleh Rasulullah seolah-olah berkaki ayam, maknanya bukan kuat sangat ekonomi. Mereka ini macam pengembala kambing, dan pengembala kambing pun memang kita lihat pengembala kambing di negara Arab pun, kalau kita lihat hari ini pun macam mana mereka berlumba-lumba untuk membina bangunan-bangunan yang yang mencakar langit ini. Kemudian dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, yang panjang hadis ini, ya, disebut hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maksudnya tidak akan berlaku kiamat sehingga dia kata berperang oleh dua puak yang gagah. Permusuhan di antara keduanya adalah hebat, sedangkan seruan kedua puak ini adalah satu. Kedua-dua itu adalah kuat. Seruannya sama. Seruannya, tujuannya sama. Ulama hampir sepakat menyebut di antaranya yang dimaksudkan itu ialah peperangan antara kumpulan Aisyah dan Ali. Dua-dua matlamatnya sama, untuk menegakkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka berperang. Walaupun ada pandangan-pandangan yang lain kemudiannya, tetapi pandangan itu di antara pandangan yang kuat. Ya, Aisyah dan Ali berperang. Ada juga yang mengatakan bahawa antara Ali dan Muawiyah kemudiannya. Jadi begitulah pandangan, ya, peperangan. Maksudnya kalau benar sebagaimana yang difahami oleh ulama berhubung dengan peperangan antara dua kumpulan yang kuat ini, maksudnya yang pertama telah pun berlaku. Yang kedua, hingga lahir Dajjal, pendusta yang bilangannya hampir-hampir 30. Mereka masing-masing mendakwa menjadi Rasul. Dajjal yang dimaksudkan di sini bukan Dajjal yang mata satu itu. Bukan Dajjal yang bertanda Dajjal atas dahi itu. Yang itu termasuk dalam tanda besar. Yang ni tanda kecil ini, Dajjal yang dimaksudkan itu ialah orang yang mengaku jadi Nabi. Golongan Nabi palsu. Lahir saja, wafat saja Nabi SAW, dah ada beberapa orang yang mengaku jadi Nabi pada waktu itu.
Di antaranya Musailamatul Kazzab di Al-Yamamah. Yang mana peperangan dengan Musailamatul Kazzab ini telah mengorbankan puluhan para hafiz Quran, para sahabat yang besar, sehingga membuatkan di antaranya dia punya hikmahnya dengan peperangan ini, maka lahir idea pada Abu Bakar As-Siddiq untuk mengarahkan Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan Al-Quran. Ya. Suruh kumpul, Zaid kata, aku tak nak kumpul sebab aku tidak pernah diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Yang disuruh untuk dicatat saja. Mari lagi suruh lagi, dia tak nak lagi. Mari lagi, Abu Bakar bagi alasan bahawa kalau tak kumpul, mungkin orang kemudian tak jumpa lagi Al-Quran. Sebab kita dah ramai sangat orang yang menghafaz Al-Quran telah pun wafat, terkorban dalam peperangan. Nanti seorang demi seorang lagi. Kata Zaid bin Thabit, dia kata, wallahi, inilah perkara yang tidak diajar ataupun tidak dibuat, tidak disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah perkara yang paling baik tapi paling aku tak suka. Dia tak suka tapi benda ni baik. Yang inilah yang ulama-ulama kita mengambil satu kesimpulan bahawa perkara bid'ah ada dalalah dan ada hasanah. Kalau bukan kerana bid'ah ini, Rasulullah tak suruh, tapi terpaksa juga dibuat kerana untuk menjaga maslahah Al-Quran ini kekal sampai hari kiamat, dipelihara, dan kita hari ini boleh baca. Sudah tentu hari ini kita kata kalau tak buat itu sudah tak sampai kepada kita hari ini. Dengan para penghafaz Quran terkorban, syahid dan sebagainya. Ya. Jadi itu yang pertama, ya. Lahirnya Dajjal, dia kata. Lahirnya Dajjal, dan hampir-hampir dia kata 30 orang. Daripada waktu itu Musailamatul Kazzab, Tulaihah bin Khuwailid, Al-Aswadi, itu di antaranya yang pada masa sejurus selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah kerja yang pertama yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, iaitu memerangi mereka. Memerangi golongan yang mengaku jadi nabi ini, golongan nabi palsu. Dan selain daripada itu, Abu Bakar memerangi golongan yang ingkar bayar zakat. Itu di antaranya tugas awal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pada waktu itu. Dan selain daripada itu, termasuklah Rasyad Khalifah pun mengaku jadi nabi juga. Rasyad Khalifah. Kemudian Mirza Ghulam Ahmad yang mengasaskan Qadiani, agama Bahai, itu mengaku jadi nabi belaka tu, ya. Dan yang terakhir saya ingat yang kita boleh kenal ialah Kaha itu. Itu pun mengaku jadi nabi juga. Kaha yang daripada Hulu Kelang lari mari ke Sungai Long itu. Kaha kan? Itu yang terakhir yang saya perasanlah, yang lain tak perasan lagi selepas daripada itu, ya. Yang di Terengganu itu, Ayah Pin tu dia hebat lagi, dia tak mengaku jadi nabi, dia mengaku jadi Tuhan terus. Itu hebat. Itu orang Terengganu dia tak main kecil-kecil ni. Dia main halang-halang, dia kata hak level tinggi selalu. Itu dia macam Mesir lah, macam Mesir. Mesir sama ada Firaun ataupun Nabi Musa. Dia jadi hebat belaka, hebat Nabi Musa ataupun hebat hak jahat sungguh, ya Firaun. Jadi Terengganu pun lebih kurang juga. Nak hebat-hebat sungguh Terengganu, nak jahat-jahat sungguh macam apa ni? Macam Ayah Pin. Ayah Pin. Hebat, memang hebat sungguh. Dia pergi ke Bali. Sami-sami di Bali tu pakat minum air basuh kaki Ayah Pin. Dan dianggap sebagai mahaguru bagawan. Mahaguru bagawan ini mahaguru kepada sekalian dewa-dewa. Yang dia duk puja selama ni, rupanya Ayah Pin nak paling tinggi sekali. Itu hebat. Hebat. Saya tak dan jumpa Ayah Pin. Okey, itu yang kedua, ya. Yang kedua, tanda yang disebut dalam hadis yang panjang ni, ya. Yang ketiga dia kata, hingga dicabut kerana ilmu. Ya, dicabut kerana ilmu. Dan banyak berlaku gempa bumi. Masa menjadi hampir. Lahir fitnah. Berlakunya pembunuhan yang sangat banyak. Itu.
Dicabutnya ilmu, kita akan bincang nanti, kita akan jumpa hadis khusus, yang ni hadis yang panjang disebut secara ringkas, ya. Dicabutnya ilmu, kemudian berlakunya gempa bumi di sana sini berlaku, ya. Dulu kita tahu gempa bumi ni berlaku di lingkaran lingkaran daripada Manila, daripada Filipina, kemudian Indonesia, itu lingkaran yang disebut sebagai lingkaran gunung berapi yang selalu meletup. Sekarang berlaku kat mana-mana pun berlaku gempa bumi. Kat kita pun berlaku, ya. Negeri Arab pun berlaku gempa bumi, ya. Hari itu tahun berapa? Iran berlaku, hebat juga gempa buminya. Jadi kat mana-mana pun berlaku gempa bumi, dia kata banyak berlaku. Masa menjadi hampir. Tak sedar ni bulan 2 dah ni. Bulan 2 pun sekejap je, tanpa kita sedar. Orang tanya saya, berapa tahun lagi berkhidmat? Saya kata saya dah pencen lah. Dia kata betul ke Ustaz pencen? Betul, pencen, saya dah pencen. Bila pencen? Tahun ni lah, bulan 8 baru ni. Oh belum lagi lah, dia kata. Saya kata dah. Dia pun confused. Sebab saya kata tahun ni lah bulan 8. Bulan 8 belum lagi lah. Dia kata tahun ni ke bila? Saya kata tahun ni lah bulan 8. Belum lagi lah tu Ustaz. Dah, saya kata. Sebab tahun lepas tu saya rasa macam tahun ni. Kat bulan 8 baru lagi rasa kan. Bulan 8. Jadi saya duk lawan juga dia. Saya kata tahun ni bulan 8. Dia kata tak lagi lah tu maksudnya. Tak, saya dah pencen. Itu maknanya begitu nak gambarkan betapa sekejapnya masa ni. Tak dan kita terasa. Kalau tanya barangkali tanya balik-balik, tolonglah tanya orang rumah. Orang rumah tanya dah habis belum ganti puasa. Ni dah dekat dah. Sedar-sedar nak mari pula puasa dah. Ada lagi yang tak habis puasa, yang memang dah disiplinkan diri dia akan ganti apa-apa keadaan pun bulan Syawal sebab nak ambil manfaat puasa bulan Syawal itu. Okey, selesailah. Ada yang lengah tiba-tiba mari Ramadan. Ya, dah nak mari Ramadan pula. Mana cepatnya masa, ya. Kemudian lahir fitnah. Kita dah sebut tadi macam-macam bentuk fitnah. Ya. Fitnah ni bukan kita memfitnah orang tu saja. Fitnah ini, maksud fitnah itu macam-macam benda pelik yang boleh menguji, boleh mencabar, boleh mempengaruhi kita punya iman, kita punya amalan. Ya. Macam-macam fitnah. Yang benar kita nampak sebagai ataupun dikatakan sebagai batil, yang batil dikatakan sebagai benar. Yang halal dikatakan sebagai haram, yang haram dikatakan halal. Mana ini bentuk fitnah yang sampai peringkat nanti kemuncak kepada fitnah itu turunnya Dajjal yang sebenar. Dan Dajjal yang sebenar itu sampai disebut dalam hadis itu dia bawa 2 sungai, iaitu satu sungai daripada api dan satu sungai daripada air yang jernih, yang sejuk. Bila kamu dihulurkan ataupun ditawarkan untuk meminum air sungai yang jernih, yang sejuk itu, maka jangan sekali kamu minum kerana dia adalah sungai api. Dan kalau kamu ditawarkan dengan sungai api itu, maka pejamkan mata kamu dan kamu bongkokkan badan kamu dan minumlah air daripada dalamnya, dan dia sebenarnya air sungai yang sangat sejuk dan sangat sangat nyaman. Mana sampai begitu dibayangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni kita nampak sikit-sikit je mana batil, mana hak, apa semua kita keliru. Tapi mari Dajjal sampai peringkat dibayangkan 2 sungai. Sungai yang nampak jernih, yang sejuk itulah sebenarnya api. Dan sungai yang kita nampak api itu adalah sebenarnya sungai yang sejuk, yang jernih airnya. Jadi terbalik sampai begitu sekali. Dan hanya orang yang yakin dengan perkara yang gaib saja yang boleh nampak apa yang sebenar itu. Orang yang tak yakin dalam kehidupan biasa ni pun, tanpa ujian pun dia dah tak yakin. Dia dah mula ragu-ragu, dia tak nampak lagi mana yang benar sebenarnya, mana yang salah. Dan orang hurai dengan Al-Quran, orang hurai dengan bukti-bukti hadis pun, dia masih tak percaya lagi kebenaran itu. Maka jangan harap dia akan boleh nampak mana dia sungai yang sebenar antara sungai api dan sungai air yang jernih tadi.
Tapi bagi orang yang dah daripada awal sentiasa nak cari kebenaran berdasarkan pada Al-Quran dan hadis, pasti dia akan nampak. Sebagaimana dia nampaknya tulisan Dajjal atas dahi Dajjal itu disebut dalam hadis tu, hanya orang yang beriman saja yang boleh membaca tulisan Dajjal ataupun tulisan kafir. Kafir ditulis, sama ada Dajjal ataupun kafir ditulis atas dahi itu, orang yang beriman, yang yakin, dia akan dapat membacanya, dapat melihatnya. Manakala orang lain dia tak nampak. Dia tak nampak pun benda tu. Itu bagaimana ujian dan fitnah yang sangat hebat di akhir zaman ya. Dan berlaku pembunuhan yang sangat banyak. Berlaku pembunuhan disebut. Memang berlaku pembunuhan ini, hari ini peperangan berlaku dan nyawa dianggap sebagai macam kita nampak nyawa itu tak ada nilai kepada manusia di akhir zaman. Hingga bertembun, dia kata, bertembun padamu harta kekayaan, bertimbun harta padamu harta kekayaan dan melimpah ruah sampai menjadi keberatan ke atas tuan harta. Siapakah yang akan menerima sedekahnya sampai diberi kepada penerima sedekah, tetapi ia menjawab, saya tidak berhajat kepadanya. Banyaknya harta pada waktu itu. Kita hari ini tak sampailah kat sini. Tak sampai. Hari ini boleh katakan orang yang meminta sangat banyak. Kat mana-mana pun. Kalau buka je Facebook, mari saja. Ada je ruang untuk kita bersedekah, kita berinfak banyak lagi. Banyak, masih banyak. Dan orang yang meminta secara peribadi pun, direct pun ada hari ini. Tetapi dia kata sampai satu masa dah tak ada lagi orang yang nak harta, kerana harta bertimbun-timbun. Yang ni boleh berlaku dah akhir zaman, dah pernah berlaku satu ketika, iaitu pada zaman Khalifah Umar Abdul Aziz. Pada waktu itu zakat dipungut dan orang yang nak terima zakat tak ada. Tak ada orang nak bagi pada siapa. Dan pada zaman itulah zaman di mana Umar Abdul Aziz mewajibkan zakat ke atas pemelihara kuda. Kuda pun diwajibkan. Dan hari ini yang kita wajibkan, ulama beristihad mewajibkan zakat pendapatan, di antaranya asasnya ialah zakat ini berkembang, ambil daripada orang yang kaya, diberi kepada orang yang miskin, dan bukan terhad kepada apa yang dibuat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Di antara hujahnya ialah pada zaman Khalifah Umar Abdul Aziz, zakat kuda diambil daripada zakat penternak kuda, sebabnya penternakan kuda pada waktu itu sudah dikomersialkan. Jadi kerana dikomersialkan, maka diambil zakat, sebab dianggap sebagai orang yang pelihara kuda sudah menjadi kaya raya, jadi diambil zakat daripada mereka untuk diagihkan. Kemudian hingga manusia berlumba-lumba meninggikan binaan tempat kediaman. Hingga seorang lelaki melalui suatu kubur, lalu dia berkata, moga-moga aku menjadi orang yang telah mati. Mana tak tahan duduk dengan fitnah atas ni, mudah-mudahan aku duduk kat bawah. Kita tak hurai ni, saya nak baca je, nanti kita akan jumpa hadis-hadis yang secara spesifik tentang ini sikit lagi Hingga naik matahari daripada pihak barat, yang ni dah tanda besar. Apabila matahari naik daripada pihak barat dan disaksikan oleh manusia, mereka sekalian akan beriman. Itulah dia masa yang iman seseorang tidak memberi manfaat kepada dirinya yang belum beriman sebelum itu, atau ia belum berusaha mengerjakan kebaikan dalam masa ia beriman. Ini kita akan huraikan nanti dalam bab beriman kepada tanda-tanda besar nanti. Kemudian sesungguhnya akan berlaku kiamat, sedangkan dua orang lelaki, yakni penjual dan pembeli, membuka kain baju jualannya di hadapan keduanya dan tidak sempat menjual dan melipatkannya. Dan sesungguhnya akan berlaku kiamat, sedang lelaki membawa balik susu untanya dan tidak sempat meminumnya. Dan sesungguhnya akan berlaku kiamat, sedang ia mengangkat suapan makanan ke mulutnya dan tidak sempat memakannya. Dah nak suap tetapi tak sempat nak suap. Nanti kita tengok hadis yang keempat, yang ni dah secara spesifik. Nanti hadis yang keempat dan seterusnya, satu persatu kita tengok tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Nanti aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.